Kerana itu istilah. Lepas tu kalau ada orang terjemah hadis dhaif, hadis lemah. Oh, sabar cik. Hadis lemah, tak lemah ni bukan kamu. Hak lemah tu kamu tu, hak diterjemah tu. Dia gunakan ilmu dengan masa sedikit yang dia belajar untuk i'tirad, untuk tolak ulama yang telah lama belajar daripada dia. Kemudian bila dia ada masalah, tuan-tuan, bila dia tengok dengan masyarakat ni, tengok masyarakat ni lepas sembahyang pakat baca zikir ni, dia kata ni ramai orang tak tahu ni, tak betul ni. Dia kata tak tahu. Dia kata ramai orang cakap saya duduk mengaji, tak betul ni zikir lepas sembahyang ni. Ni talqin apa? Duk baca zikir, baca talqin, baca Quran kepada si mati, baca tahlil, ni apa ni? Ni bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa bagi Masjid Assalam, Puchong Perdana, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, ibu bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin kurnia daripada Allah dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ini. Dah lama saya tak datang ke masjid ini. Alhamdulillah dapat rezeki, peluang untuk dapat sampai lagi ke sini. Moga Allah Ta'ala meneruskan hubungan baik ini insya-Allah sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan semua, hari ini saya diminta untuk membahas tajuk berkenaan dengan menyantuni si jahil. Saya pun terkejut dengan tajuk tu dan nampak agak berat juga sebenarnya. Cuma hari ini kita akan bahas apa maksud yang dimaksudkan dengan al-jahl, dan daripada jahl tadi keluarnya al-jahil. Dan adakah semua orang yang apa makna bagi jahl itu sebut? Jahil itu apa maksud dia? Karena suatu tidak akan kita dapat ketahui dengan secara jelas kalau tidak diketahui ta'rif pada perkara tersebut. Tasawur ataupun gambaran luar bagi kita dengan kalimah tersebut perlu kepada ta'rif, perlu kepada pentakrifan yang tepat kepada makna tersebut, barulah jelas sampai kepada kita. Seperti mana kita dengar kalimah sejuk, maka perlu ditakrifkan sejuk tersebut, iaitu perasaan ataupun rasa yang dirasakan di atas kulit yang menyebabkan akan berlakunya haba pada badan kita tersebut, gitu dan gini, sehinggalah kita dapat takrifkan sejuk tadi. Dan ada perkara yang ditakrifkan dengan bentuk perasaan, kita rasa sendiri perkara tersebut. Cuma al-jahl, perkataan jahl ini ditakrifkan oleh para ulama, khususnya para ulama mantik dalam ilmu logik, mentakrifkan al-jahlu dengan maksud idraku syai' bi ghairi ma huwa lahu, ataupun mengetahui sesuatu dengan perkara yang ma yukhaliful waqi'. Idraku syai' ala ma huwa yukhaliful waqi'. So mengenal ataupun mengetahui sesuatu perkara tersebut bercanggah dengan waqi', bercanggah dengan realiti. Itu makna jahal. Jadi jangan kita gambarkan jahil dengan maksud yang tidak pandai baca.
Jahil dengan maksud yang tidak pandai menulis. Jahil dengan maksud orang yang tak pandai bercakap depan orang ramai, tak pandai berceramah. Tak. Jahil maksudnya idrakus syai' ala ma huwa yukhaliful waqi'. Maksudnya mengetahui sesuatu dengan sesuatu yang menyebabkan bercanggah dengan waqi'. Berbeza dengan al-ilm. Ilmun maksudnya idrakus syai' ala ma huwa yuwafiqul waqi'. Ini sesuatu yang diketahui yang bersepakat dengan realiti. Contoh, bila mana seorang tersebut mengatakan bahawa setiap yang genap itu, minta maaf, huruf ataupun nombor yang bermula dengan huruf nombor 2 dan digandakan 2, 4, 6, 8, 10, itu dianggap sebagai nombor yang genap. Kemudian yang menganggap bahawa huruf nombor yang bermula daripada 1 dan kemudian dikira dengan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, maka ini dianggap sebagai nombor ganjil. Jadi yang genap maksudnya yang 2-2. Manakala yang ganjil 1, 3, maksud yang bukan dengan kiraan 2-2. Maka ini adalah orang yang alim. Alim kerana apa? Kerana idrakus syai' ala ma huwa yuwafiqul waqi'. Kerana dia berkenal ataupun bersepakat dengan realiti. Kerana betul kan, di luar memang macam tu kan. Kalau 2, 4, 6 tu dipanggil genap. Tapi kalau ada seorang lagi pula dia sebut, tak, sebenarnya 2, 4, 6, 8, 10 itu ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 itu genap. Maka bila kita lihat di luar, tak, sebenarnya dia silap. Maka dia kata, saya yakin dengan perkara tersebut, saya pegang dengan perkara tadi, saya mengetahui perkara tersebut. Maka ini dipanggil jahal. Jahal kenapa? Karena bercanggah dengan waqi', bercanggah dengan realiti. Tuan-tuan, ada orang mengatakan bahawa piramid itu di Mesir. Piramid itu di Mesir. Dan kemudian bila ada orang pergi ke Mesir, tengok memang sungguh ada piramid. Maka yang dicakap oleh orang tadi dengan ilmu. Boleh. Ada orang kata tak, piramid bukan di Mesir, piramid di Pahang, kata dia. Tengok di Pahang tak ada piramid. Hakikatnya bercanggah dengan realiti. Ada jahal. Sebab apa saya cerita yang ini, tuan-tuan? Permulaan kita. Mungkin ada di kalangan kita yang kadang hak ni pun dia rasa berat dah. Tak apa pula ni ustaz ni cakap ni. Jahil, alim, ilm, jahal. Kenapa dibezakan macam tu? Karena kalau kita tidak mengenal yang ini, maka kita tidak akan boleh bezakan yang dengan tepat. Nanti kita akan anggap orang yang tidak pandai baca itu jahil. Orang yang tak pandai tulis itu jahil. Orang yang mulutnya akan terbungkam bila berhadapan dengan orang ramai, ini jahil. Sedangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang yang boleh membaca tapi dia jahil. Ada orang yang menulis tapi dia jahil. Dan dia tidak sedar bahawa dia jahil. Ini adalah dak ataupun balak ataupun penyakit yang paling besar. Karena tu kita tidak katakan bahawa lawan bagi ummi ataupun yang tidak pandai membaca, lawannya adalah ilmu. Tidak. Itu orang tidak kata Nabi SAW, baginda Nabi tidak pandai membaca, maksudnya Nabi jahil lah. Tak ada orang sebut macam tu. Karena tidak pandai membaca bukan maksudnya jahil. Jahil maksudnya idrakus syai' ala ma huwa yukhaliful waqi'. Maksudnya dia mengetahui sesuatu, jazam dengan sesuatu yang mana perkara tersebut bercanggah dengan realiti. Itu makna dia. Bukan maksud tidak pandai baca. Kan tidak pandai membaca dalam bahasa Arab, ummi, lawannya khari', yang pandai membaca. Tapi jahil lawannya alim. Faham tak? Dan ummi tidak mesti maksud orang tadi jahil. Berapa ramai di kalangan ulama yang tidak pandai membaca, tetapi mereka adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Al-Imam Ali Al-Qawwas rahimahullahu ta'ala, guru kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah,
salah seorang ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tapi min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang wali Allah Ta'ala dalam muka bumi melainkan dia alim. Kalau dia jahil, dialimkan oleh Allah, dia akan diberikan ilmu oleh Allah. Faham tuan-tuan? Jadi hari ini tuan-tuan, setelah kita dah dapat gambaran apa itu jahil, faham? Dan apa itu alim. Kemudian ada ulama membahagikan jahil dan alim ini kepada dua bahagian, dipanggil jahlun basit dengan jahlul murakkab. Jahil basit dan jahil murakkab. Saya tak masuk lagi tuan-tuan dalam perbahasan. Kita pun sampai isyak saja kan. Jadi tak masuk lagi bahas ni. Bahasan nanti saya akan masuk. Yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang dimaksudkan dengan tajuk kita hari ini menyantuni si jahil tadi ini, jahil yang macam mana yang boleh kita santuni. Dan ada jahil yang tidak boleh disantuni. Ini kita akan tengok sebentar lagi. Dan sekarang faham dulu. Jahil kita dah faham ta'rif. Sebab ahammu syai' ta'rif. Perkara yang paling penting ta'rif. Kenal ta'rif, maka kita akan dapat masuk ke dalam perbahasan. Masuk sekarang tuan-tuan, kalau ada 8 PhD pun, tapi hakikat pengetahuannya tadi bercanggah dengan waqi', dan dia anggap yang disebut tadi benar, sedangkan bercanggah dengan yang kebenaran, maka dia tetap dianggap jahil. Faham? Tuan-tuan, PhD Ustaz, tak cerdik ke tu? PhD syekh, itu pangkat, itu kedudukan dia dalam bidang yang dia kaji. Tapi adakah bermakna dia akan tahu semua benda? Tak. Itu bukan sebagai mi'yar ataupun sebagai tanda aras bahawa dia adalah orang yang bijak. Tapi pada satu sudut ia bijak. Contoh seorang doktor, pakar dalam bahagian bedah, dan dia sangat terkenal dalam bidang pembedahan. Tapi bila dia bercakap tentang agama, ke laut dia. Tahu ke laut? Bahasa orang muda lah. Tapi kalau bab pembedahan, serah ke dia. Jangan sembanglah, jangan sembang kencang dengan dia. Tapi kalau bab agama, ke laut dia. Baca hadis Nabi ikut faham dengan kepala otak. Ini sebahagian orang yang dia rasa dia cerdik, kemudian dia buka buku dan dia baca kitab, kemudian dia rasa dia cerdik. Jadi ini tidak jauh beza dengan orang yang disebut sebagai jahlun murakkab, yang dia tidak sedar bahawa dia jahil. Jahil ada dua tuan-tuan. Yang pertama jahlun basit. Jahil basit, dia tidak tahu, dan kejahilan tersebut mudah untuk dibuang. Setelah mana kita bagi tahu bahawa dia sebenarnya bercanggah dengan apa yang sebenar, maka dia mudah untuk menarik daripada apa yang telah dia sebutkan. Maksud jahlun basit, ini idrakus syai' ala ma huwa yuqaliful waqi'. Tetapi bila kita terangkan kepada dia dengan suatu ilmu, masuk ilmu tadi ke dalam diri dia, maka hilang zulmatil jahl, kegelapan jahil tadi akan hilang, diangkat pada waktu tersebut daripada diri dia. Ini panggil jahlun basit. Jahil basit ni kenapa dipanggil basit? Karena dia di atas sahaja. Maksudnya kita buang sikit dia punya selaput tadi, selaput jahil tu dibuang, jernihlah dia pada waktu tersebut, maka boleh masuk kepada dia ilmu. Satu lagi jahil yang berat, dipanggil jahlun murakkab. Jahil murakkab ni berat tuan-tuan. Murakkab ni kerana apa? Kerana dia bertingkat. Dia punya lapisan dia banyak. Orang Kedah panggil jahil mangkuk siang. Faham? Tahu mangkuk siang tuan-tuan? Mangkuk siang kalau orang bubuh nasi bawah, kemudian dia bubuh gulai, dia bubuh sayur, dia bubuh yang goreng. Kalau nak ambil nasi di bawah, dia kena buka semua, betul tak? Dia kena ambil, angkat dulu satu. Tak tahu kot mangkuk siang hak jenis baru punya, jenis boleh tarik terus daripada bawah. Ya, saya mangkuk siang sampai lah masih lagi mengekalkan sistem yang lama, iaitu perlu dibuang daripada atas, satu persatu kena buang, barulah dapat yang hak bawah sekali kita nak. Faham tak? Hanya panggil jahil murakkab. Dia panggil murakkab kenapa? Karena dia terkib, karena dia tersusun dengan beberapa kejahilan. Yang pertama dia jahil, yang kedua dia tidak tahu kata dia jahil. Ini masalah. Dia jahil tapi dia tak tahu dia jahil, dia ingat dia alim. Oh, yang ni berat tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak terang kepada orang ni, yang pertama kena terang dulu bahawa dia silap. Yang kedua, hak ni yang masalah, sama ada dia menerima bahawa dia silap ataupun tidak. Kalau dia terima, maka pada waktu tersebut dia terus kembali kepada jahlun basit, kerana dia terima bahawa dia silap.
Tapi kalau dia tak terima dan dia tetap mengekalkan dengan pandangan dia yang asal, maka kita ketahui bahawa dia jahil, faham? Tuan-tuan faham tak saya cerita ni? Dia jahil bahawa dia jahil. Kalau orang tanya, Ustaz, tuan, solat zuhur berapa rakaat tuan? Saya tak tahu Ustaz. Saya dulu mengaji setakat solat subuh. Lepas tu Tok Guru mati, kita tak semayang terus. Subuh pun jarang-jarang bangun. Tahulah subuh 2 rakaat. Zuhur saya tak tahu. Ini jahil basit dia panggil. Kenapa? Kerana dia mengaku dia tak tahu. Maka senang ajar orang macam ni. Kita kata subuh 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Maka dia, oh alhamdulillah. Terima kasih banyak bagi tahu dekat saya. Ini gambaran jahil basit. Kerana senang kan bagi tahu ke dia? Dia tahu kata dia tak tahu. Ataupun dia tak tahu kata dia tak tahu, tapi bila kita bagi tahu, oh baru dia sedar rupanya saya tak tahu. Saya tahu. Tu panggil jahil basit. Yang kedua dia panggil jahil murakkab. Jahil murakkab ni macam mana? Tuan, zuhur berapa rakaat? Zuhur ni khilaf kata dia. Mampu. Ada pandangan ulama yang sebut 4. Tapi pandangan yang jelas 8 dia kata. Mampu. Jenis ni tuan-tuan, yang pertama jahil. Yang kedua dia tak tahu dia jahil. Dia ingat dia betul. Malah yakin pula ketika cakap. Dan berapa ramai tuan-tuan bertemu dengan orang yang macam ni. Yang dia dizahirkan dengan surah yang cantik, bercakap dengan nada ahli ilmu, tapi hakikatnya yang keluar daripada mulut semuanya kejahilan. Dan dia anggap tu ilmu. Faham tuan-tuan? Baik, kerana tu tuan-tuan malam ni kita nak bincang jahil macam mana yang boleh diubat. Kerana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menyebutkan di dalam kitab beliau berkenaan dengan perkara ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ayyuhal Walad, kitab yang sangat agung. Kata beliau, wa'lam annal jahilina al-marda qulubuhum. Dengan Imam Ghazali rahimahullah terus masuk kepada sulbi masalah. Terus masuk kepada isi masalah yang kita bincang tadi pada permulaan untuk kita faham apa jahil itu. Kan kita dah jelas. Kalau dah jelas lah, kalau tak jelas lagi sabar dulu. InsyaAllah dengar yang ni, insyaAllah faham saya. Imam Al-Ghazali mengatakan kepada murid beliau yang hantar surat. Murid dia hantar surat, tanya soalan. Bukan tanya soalan, minta nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali. Maka Al-Imam Al-Ghazali karang balik surat, balah kepada anak murid dia, siap sebuah kitab. Itu dia. Itu ulama dulu. Surat mereka siap kitab. Tajuknya Ayyuhal Walad. Al-Muhib dalam sebahagian riwayat, wahai anakku yang tercinta. Ayyuhal Waladul Muhib. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah wahai anak muridku, wahai penuntut ilmu. Ya tuan-tuan, orang zaman dulu kalau baca kitab depan tok guru, kalau sampai perkataan wa'lam, dia tak baca wa'lam. Wa'lam ni fi'il amar. Fi'il amar yang suruh penuntut ilmu ketahui. Faham tuan-tuan? Kalau baca wa'lam maksud dia ketahuilah. Ketahuilah siapa? Wahai penuntut ilmu. Tapi kalau dia baca, tok guru duduk dengar. Tok guru duduk depan. Dia tukang baca. Maka dia akan tukar perkataan wa'lam tadi kepada wal yu'lam. Wal yu'lam maksudnya dan diketahuilah, ataupun wal yu'lam ayyuhat talabah. Maksudnya wahai para penuntut ilmu yang lain ketahuilah. Tok guru tahu dah, kita yang tak tahu. Lebih itu maksudnya. Digunakan perkataan yang lain terus, tidak guna dengan wa'lam. Karena kalau wa'lam seakan-akan khitab ataupun tujuan perkataan tadi dituju pada tok guru yang dengar juga. Maka dia tak mau tuju macam tu. Dia tuju kepada diri dia. Dia tuju kepada penuntut ilmu yang hadir yang lain, bukan kepada tok guru. Adab orang zaman dulu ketika belajar. Kata beliau, wa'lam annal jahilin marda qulubuhum. Orang yang jahil, siapa jahil ini? Yang hatinya sakit, yang jantungnya sakit. Kata Imam Al-Ghazali, jantungnya sakit. Wal ulama'u al-atibba, dan para ulama itu adalah para doktornya. Nampak? Baik. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali, wal alimun naqis la yuhsinul mu'alajah. Kata beliau, alim yang kurang, maksudnya alim yang
masih lagi tidak sempurna ilmunya, tapi alim, la yuhsinul mu'alajah, tidak akan mampu untuk memperbaiki ataupun untuk nak mengubati sakit tersebut. Wal alimul kamil la yu'aliju kulla marid. Manakala alim yang sempurna, kalau alim tu tidak sempurna, dia tak tahu sakit apa, maka dia tak tahu terus. Tapi kalau alim yang sempurna, tidak semua alim yang sempurna, yang ilmunya mantap, yang jelas, yang kuat, tidak semua penyakit dia boleh ubat. Doktor pakar, adakah semua yang namanya doktor pakar boleh ubat semua penyakit? Tak. Mati tak boleh ubat nah. Dia pakar, dia apa mati. Jadi tidak semua penyakit, tidak semua sakit yang ada pada seorang pesakit tersebut boleh diubat hatta oleh doktor yang pakar sekalipun. Bal yu'aliju man yarju fihi qabul al-mu'alajah. Bahkan doktor, kata Imam Ghazali, akan mengubati sakit yang boleh diubati. Ini nak masuk kepada perbincangan. Dan kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa idza kanat al-illah muzminah aw aqiman la taqbal mu'alajah atau la taqbal ilaj. Kalau seorang yang ada sakit yang sangat berat, sakit tersebut la yaqbal ilaj, tak boleh untuk diubati lagi. Fahadhaqatu at-tabib fihi an yaqula hadha la yaqbalu al-ilaj. Maka tabib ataupun doktor yang bijak akan mengatakan bahawa ini penyakit tidak boleh diubat. Faham tuan-tuan? Imam Ghazali nak sebut apa ni? Yang pertama, jahil itu penyakit. Siapa doktornya? Ulama. Ulama pun tidak semua yang boleh ubat penyakit. Hatta kalau alim tadi, alim kamil, alim amil, orang yang kuat beramal, walaupun dia kuat dan hebat, tidak semua ubat, tidak semua penyakit dia boleh ubat. Dan kalau dia tahu kata ini penyakit tidak boleh diubat, maka doktor ni akan kata apa? Ini penyakit tak boleh diubat. Faham tak? Fala tashghal fihi bil mudawatah bi mudawatihi, dan jangan kamu sibukkan diri, kata Imam Ghazali, untuk mengubati penyakit tersebut. Kenapa? Li'anna fihi tadhi'al umur. Karena ini akan merugikan umurmu. Karena kamu sibuk nak perbaiki sakit tersebut, sedangkan sakitnya tak mampu diubat. Maka buat apa nak sibuk-sibuk? Biarkan. Kalau sakit tadi dah tak selesai lah, habis dah, tak boleh diubati lagi. Mudmin, penyakit yang akan berterusan. Karena itu kata Imam Ghazali, summa alam anna maradal jahli ala arba'ati anwa. Ketahuilah bahawa jahil itu ada 4 jenis. Tuan-tuan, malam ni bila tajuk kita menyantuni si jahil, bukan makna yang bercakap di depan ini adalah alim, dan bukan bermakna yang di depan ni adalah jahil. Malam ni semua kita nak tengok kita ni yang mana satu. Faham? Daripada 4 ni, mana tahu kok kita ada salah satu daripada yang tu. Kalau kita boleh diubat, kalau kita tak boleh diubat. Boleh faham? Yang tu nak kena tahu malam ni. Malam ni bukan saya ceramah untuk orang lain, saya cerita untuk diri saya sendiri. Moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kerana beliau adalah tabibul qulub. Kerana beliau adalah doktor kepada hati yang telah mengubat hati-hati manusia. Kitab beliau yang sangat agung, Ihya Ulumuddin, telah menghidupkan hati-hati orang yang lalai, telah menghidupkan hati orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka berhak untuk beliau memberikan komentar terhadap masalah tersebut. Kata beliau, ketahui bahawa penyakit jahil ini ada 4 jenis. Ahaduha yaqbalul ilaj wal baqi la yaqbal. Satu, penyakit jahil ini boleh diubat, yang 3 lagi tidak boleh diubat. Kita nak tahu satu-satu malam ni. Penyakit apa yang jahil boleh diubat, penyakit apa yang jahil tidak boleh diubat. Kata Al-Imam Al-Ghazali, amma alladhi la yaqbalu, yang tidak boleh diubati, yang pertama, man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin wa bughdin. Maksudnya soalan yang dia tanya bukan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, tapi ditanya dengan tujuan untuk dengki dan kemudian untuk kebencian kepada guru tersebut. Dia tanya dengan tujuan untuk nak bagi tengok Tok Kun boleh jawab ke tak boleh jawab, Tok Kun ngerti ke tak ngerti. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, kullama tujibuhu bi ahsanil jawab wa afsahihi wa awdahihi, kalau selagi mana kamu jawab
Kalau kamu jawab dengan jawapan yang jelas, kamu jawab dengan jawapan yang sangat mantap sekalipun, fala yazidu lahu dzalika illa bughdha. Tidak akan menambah dalam hati dia melainkan kebencian. Dia tanya nak bagi kita tak boleh jawab. Tengok jawab sedap pula. Lagi dia geram, dia kata tak boleh jawab, rupanya boleh jawab juga pada orang ni. Nah? Maka orang macam ni adalah penyakit pertama yang kata Al-Imam Al-Ghazali. Apa ubat dia? Ubat dia adalah dengan cara kita tidak melayan soalannya. Macam mana kita nak tahu tak? Alim kamil kan disebutkan tadi, orang alim yang kamil dia akan boleh mengenal dengan amarah, dengan tanda-tanda soalan yang ditanya tadi oleh orang yang benci ataupun orang yang tanya dengan tujuan nak dapatkan ilmu. Kadang kita sendiri pun kalau dah ikut tajribah, dah pengalaman dalam mengajar dan sebagainya dan hidup dengan masyarakat, kita akan boleh lihat berapa bentuk jenis orang yang dia bertanya bukan tujuan nak tahu. Kadang-kadang tanyaan dia tadi dengan tujuan untuk nak test guru tersebut, erti ke tak erti. Kalau tengok-tengok erti, dia akan cari lagi hak dia erti, hak tok guru dia rasa tak erti, sampai akhirnya dia akan seronok bahawa dia tak boleh jawab. Sampai macam tu. Faham tak? Jadi kata Imam Ghazali, apa jalan dia untuk nak ubat orang ni? Tak ada ubat. Jalan dia adalah dengan tidak layan dia. Lepas tu kata Imam Ghazali rahimahullah, kullul adawati qad turja izalatuha. Setiap kebencian itu dan permusuhan itu diharapkan boleh diangkat, dibuang kebencian ataupun permusuhan. Illa adawata man adaka an hasadi. Melainkan permusuhan yang disebabkan kerana hasad. Musuh kalau kerana hasad, tuan-tuan, tak akan selesai. Maka ni jahil pertama. Jahil yang tak boleh diubat. Iaitu apa dia? Jahil yang datang disebabkan hasad. Kerana tu tuan-tuan, Abu Jahal. Kenapa dia digelar Abu Jahal? Bapa segala jahil. Tuan-tuan ingat Abu Jahal ni hidung dia pesek, kulit dia hitam, jalan mengengkang, perut boroi, pendek, janggut tumbuh tak sekata, gitukah? Macam tu ke Abu Jahal? Tuan-tuan, Abu Jahal adalah min ajmalil Arab disebut, antara yang paling cantik di kalangan bangsa Arab. Abu Jahal, Amr bin Al-Hakam namanya. Dia bukan orang biasa. Tingginya 3 meter, badannya tegak, kulitnya putih kemerah-merahan, jambangnya rapi tersusun, bajunya baju yang mahal, orang yang sangat segak, dipuji dengan pujian-pujian yang pelbagai, ajmal Arab. Tapi bila datangnya baginda Nabi SAW menerangkan kepada beliau tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengenal Nabi SAW dengan sebenar pengenalan, dan dia tahu bahawa Nabi SAW adalah Al-Amin, Nabi tidak pernah bercakap bohong. Tapi kerana hasad yang ada dalam dirinya menyebabkan pada waktu tersebut dia tidak boleh terima kebenaran. Maka akhirnya dia digelar Abu Jahal. Faham? Abu Jahal terus lepas tu bapak jahil. Maksudnya tak kira dah handsome pi tak mana pun hang, segak pi tak mana pun, pandai pi baca bersyair ke apa semua, tak kira. Jahil, jahil. Kenapa jahil? Kerana datang dengan hasad. Kerana apa sahaja disebut oleh Nabi tidak ada satu dalam otak dia melainkan semuanya hasad. Lagi dia kalau dengar Nabi jawab yang elok, maka lagi hasad dalam hati dia. Dia akan lagi marah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan seronok kalau Nabi dipermain-mainkan, dia akan gembira kalau Nabi ditohmah, dicela dengan pelbagai celaan, dia akan gembira. Ini perangai dia. Pernah dihantar Utbah ibni Abi Mu'aid dan seorang lagi musyrikin dihantar kepada golongan Yahudi Madinah untuk bertanya soalan berkenaan dengan 3 soalan. Benda apa yang kami nak tanya kepada Rasulullah dengan kepada Muhammad, bahasa mereka lah, kepada Muhammad yang ada di Makkah ni, kami datang daripada Makkah, kami nak tanya kepada rahib Yahudi, apa soalan yang kami boleh tanya sehingga dia tak boleh jawab? Ada tak soalan? Maka rahib Yahudi kata, ada. Kalau dia tak boleh jawab 3 soalan ni, kalau dia boleh jawab 3 soalan ni, maka dia Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, maka dia pembohong. Maka kamu boleh layan dia sebagai layanan pembohong. Orang pembohong macam mana kamu nak layan? Kamu tahu sendiri.
Apa soalannya? Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, ataupun disebut Ashabul Raqim. Yang kedua disebut tentang Iskandar Zulkarnain. Yang ketiga ditanya tentang Ar-Ruh. Kalau dia boleh jawab, maksudnya daripada tiga ni, dua soalan dia boleh jawab, satu soalan dia tak akan jawab, maka dia Nabi. Maka seronoklah Uqbah ibni Abi Mu'aid. Utbah ibn Abi Mu'aid seronok dia. Utbah seronok. Dan seorang lagi saya terlupa nama dia, pun balik sampai kepada Makkah, bagi tahu kepada ahli Makkah, kata kita dah ada jalan macam mana nak perkena Muhammad. Seronok ada Abu Jahal? Seronok Yang penting perkena. Bila jumpa dengan Rasulullah, ditanya soalan, Rasulullah kata, esok saya bagi jawapan, tanpa Nabi menyebutkan insya-Allah. Maka esok tak turun wahyu, lusa tak turun wahyu, tulat tak turun wahyu, 2 minggu tak turun wahyu. Tuan-tuan, 2 minggu. 2 minggu tak turun wahyu, dan Nabi tidak keluar rumah kerana masih menunggu wahyu. Maka orang-orang musyrikin pada waktu tersebut pakat seronok dah di Darin Nadwah, pakat kumpul orang ramai, kata tengok, kan kata dah, dia pun bohong. Kalau dia tahu, dia jawab. Faham tak? Dan akhirnya selepas hari yang ke-15 turun wahyu Allah Ta'ala tentang Al-Kahfi. Tuan-tuan, dia bertanya 3 soalan. Allah Ta'ala turun satu surah terus. Satu surah turun. Ni tahu semua. Hampa tanya 3 aja. Al-Kahfi, Iskandar Zulkarnain, Ruh. Saya bagi, Allah Ta'ala bagi apa? Al-Kahfi, Ashabul Jannatain, cerita pasal orang yang ada 2 kebun yang besar. Dicerita tentang Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam ada ketika menuntut ilmu, dan diceritakan tentang Iskandar Zulkarnain. 4 terus cerita. Dan diceritakan tentang ruh. Bila sampai tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh ini adalah urusan Tuhanku. Tu yang tak jawab tu. Faham tak? Hampa tanya sikit ya. Ni satu surah turun. Nak tahu sangat. Dan surah ni kalau nak bincang banyak lagi tu. Cuma nak bagi tahu kata apa? Seronok mereka pada permulaan, dan akhirnya tidak seronok mereka. Kenapa? Rupa-rupanya Nabi jawab dengan lebih mantap dan lebih jelas. Dan apa perasaan orang ni pada waktu dengar ayat ni turun? Lagi bertambah benci, bukan bertambah iman. Lagi tambah benci dia dengan baginda Nabi SAW. Ini sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali, penyakit ini tak akan boleh diubat. Jadi orang jahil macam ni boleh kita santuni? Tak perlu. Faham tak? Lepas tu tajuk kita umum. Kalau kita bahas kena santuni si jahil, maksudnya kita akan gabungkan semua yang jahil, kita kena santun. Ada jahil yang tidak perlu disantuni. Abaikan. Karena dia terbina dengan adawah, dia terbina dengan kebencian. Azan dulu kan? Macam mana? Sambung 9 minit lagi. Sampai pukul 9. Ke 9 minit ya. Azan. Tiga minit lagi ya. Tak masuk lagi? Yang tak masuk dah. Bagilah tanda semua. Baik. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, yang bagi an tu'rida anhu wa tatrukahu ma'a maradih. Maka hendaklah kamu, wahai fulan, tinggalkan orang yang penyakit macam ni. Jangan layan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Jauhkan kamu daripada kelompok orang yang tawalla an dzikrina. Maksudnya mereka berpaling daripada mengingati kami. Karena apa ni? Adawah, karena benci, karena hasad. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali, wal hasudu bi kulli ma yaqul wa yaf'al yuqidun nara fi zar'i ilmihi. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi hasad ini bi kulli ma yaqul wa yaf'al, apa yang dia buat, apa yang dia cakap, semuanya tadi akan menambahkan lagi kebakaran pada apa yang dia telah lakukan. Sebab tu kata Nabi SAW, al-hasad ya'kulul hasanat. Hasad ini akan memakan kebaikan kama ta'kulun narul hataba, seperti api memakan kayu bakar. Itu jangan hasad, tuan-tuan. Dan jangan hasad dengan alim.
Kalau kita jahil, kalau kita tidak tahu, tuntut ilmu. Kan tuan-tuan, antara kelebihan, dahulu ni saya ada tulis dalam Facebook tentang istilah yang digunakan oleh ulama tentang jahil dan juga talibul ilm, penuntut ilmu. Tuan-tuan, orang jahil ketika mana dia rendah diri, pergi bertemu dengan alim dan menuntut ilmu pada waktu tersebut, dia tak disebut lagi jahil. Tuan-tuan, kalau buka dalam kitab, tuan-tuan tak akan jumpa perkataan, wahai jahil, beradablah kamu dengan tuan guru, dan adab-adab jahil dengan tuan guru adalah begini, begini, begini. Ada tak tuan-tuan? Adakah kita adab jahil dengan tuan guru, adab jahil dengan syaikh? Tak ada. Apa disebut oleh para ulama? Adab penuntut ilmu dengan ilmuwan. Faham tak? Azan, kita sambung. La ilaha illallah Baik tuan-tuan, pasangan tadi jahil ketika dia mula menuntut ilmu, dia tidak digelar lagi jahil walaupun dia masih tidak tahu, tapi sifat jahil tadi telah terangkat daripadanya pada waktu tersebut. Karena apa? Karena jahil, kalau ditakrif dalam Mu'jam Al-Wasit,
dalam kitab-kitab kamus dibahas oleh ulama, jahil itu natijahnya adalah kekerasan, natijahnya kedunguan, dan sebabnya akan sampai kepada pembunuhan. Bahas sekali. Kenapa? Karena jahil. Tapi bila mana orang ini merendahkan dirinya dan dia mengenal tentang dirinya bahawa dia tidak tahu, kemudian dia terus pergi kepada yang tahu pada waktu tersebut, beramal dengan ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka pada waktu tersebut dia tidak lagi dinisbah kepada jahal, tapi dia dinisbah terus kepada ilmu. Masuk jadi kawan kepada ilmu, maka dia digelar talibul ilmi. Tengok tuan-tuan, dia tak digelar lagi jahil, tapi digelar talib al-ilm. Faham? Kan tu mulia. Orang yang menuntut ilmu ni akan disandar kepada ilmu. Bila dia kuasai ilmu tersebut, barulah disebut alim. Pada waktu baru digelar alim. Pada mula talib alim, kemudian barulah alim. Tapi masanya bukan pendek. Baik. Tuan-tuan, yang pertama tadi kita dah bahas orang yang jahil kerana adawah, jahil kerana hasad. Orang ni tidak ada ubat. Jahil kedua yang tidak ada ubat, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah yang disebabkan kerana hamaqah ataupun kerana kedunguan, kerana kebodohan yang ada pada diri dia. Maksud hamaqah juga disebut oleh ulama qillatul aql, kurang akal. Ini kejahilan ini pun tidak boleh diubat. Nah, tak boleh diubat. Kata Nabi Isa alaihi salam, Sayyidina Isa alaihi salam mengatakan, inni ma'ajaztu an ihya'il mauta. Aku tidak lemah, maksudnya aku boleh untuk menghidupkan orang mati. Wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaq. Tapi nak mencerdikkan orang yang bodoh ni payah, dia kata. Hidup orang mati boleh, insya-Allah, dengan mukjizat yang Allah Taala kepada Nabi Isa, aku boleh hidupkan orang mati. Tapi melegakan penyakit bodoh dalam kepala otak seorang jahil ini, yang ni tak boleh nak ubat. Baik, apa contohnya? Tuan-tuan, bukannya apa ni, kalau orang ni datang ke majlis dan dia tak tahu apa dia dengar ustaz cakap, kemudian dia catat, kemudian dia dengar dan kemudian dia amalkan yang baik. Setelah dia dapatkan ilmu tersebut, maka dia amalkan ilmu tersebut untuk akhirat dia. Maka orang yang macam ni tidak disebut dengan ahmaq. Ini orang yang amil, yang nak beramal. Baik, siapa yang disebut oleh Imam Ghazali dengan kalimah ahmaq ini, yang bodoh ini? Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa dzalika rajulun. Tadi tuan-tuan, Imam Ghazali tak bagi contoh. Imam bagi tahu secara umum, orang ni hasad, satu saja. Tapi yang ni Imam Ghazali bagi contoh khusus. Siapa yang kedua ni? Kelompok kedua yang tak boleh diubat ni, dzalika rajulun yashtaghilu bi talabil ilmi, yang sibuk menuntut ilmu, tuntut ilmu. Zamanan qalila, tapi sikit dia. Tak panjang masa dia. 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Kalau ada lagi yang ekspres, lagi dia nak 2 bulan. Kalau ada lagi yang ekspres, ada tak 3 hari dia baca Sahih Bukhari? Ada tak? Yang saya boleh terus jadi muhaddis? Ada? Kalau ada, lagi saya nak. Maka lagi cepat, lagi dia suka. Nah, lagi singkat, lagi dia syok. Ini adalah orang yang mana menyibukkan diri dia dengan ilmu, tapi dengan masa yang pendek. Wa yata'allamu syai'an qalila min ulumil aqli wasyar'i. Dan dia belajar sikit sangat tentang ilmu syarak dan ilmu akal. Mantiknya, nah, ilmu berkenaan dengan falsafahnya sikit sangat yang dia tahu. Wa yas'alu wa ya'taridu min hamaqatihi ala alimil kabir. Tengok. Tetapi dengan ilmu yang sikit tersebut, dia gunakan untuk mencela alim yang lebih besar daripada dia. Ilmu yang sikit tadi dengan masa pendek yang dia belajar, digunakan untuk mencela para ulama terdahulu yang telah melalui zaman yang lebih panjang daripada dia. Bila tengok Imam Ghazali tulis kitab, maka dia tengok, oh, Imam Ghazali tak arti hadis, maka kena tolak kitab Imam Ghazali ke tepi. Hebatnya hang. Nah, Imam Ghazali yang digelar Hujjatul Islam, yang telah diiktiraf oleh para ulama dengan keilmuan dan juga kekuatan kefahaman beliau terhadap syarak, tiba-tiba dikata orang yang tidak faham. Tiba-tiba dikata orang ni, dia ada banyak hadis yang maudhu', hadis yang daif dimasuk dalam kitab dia. Akhirnya dicampur adukkan maudhu' dengan daif,
dan kemudian dianggap maudhu' adalah dhaif, dan dhaif itu adalah maudhu'. Tengok, dhaif itu adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif, hadis lemah, nanti dulu tak boleh terjemah tu tuan-tuan ni. Ada orang kata hadis dhaif ni maksud dia hadis lemah, mana boleh terjemah. Dhaif kan? Kan dhaif tu bahasa Arab tak? Kena terjemah. Dhaif tu istilah. Kerana dalam dhaif ada banyak dhaif. Lepas tu ada benda tak boleh terjemah. Faham tak? Kalau dalam kitab mustalah hadis disebut hadis marfu'. Hadis yang marfu', maksudnya hadis ni disandar kepada Nabi SAW. Kalau terjemah marfu' tu, hadis yang diangkat. Mampu takkan nak terjemah harfan biharfin dengan sebiji kalimah, tak boleh. Kerana itu istilah. Lepas tu kalau ada orang terjemah hadis dhaif, hadis lemah. Sabar cik. Hadis lemah tak lemah ni bukan kamu. Hak lemah tu kamu tu, hak terjemah tu. Lepas tu kalau ulama dia tulis, dia akan tulis hadis dhaif. Kalau hatta terjemah dalam bahasa Melayu, dia tulis bab hadis dhaif. Dia tak tulis bab hadis lemah. Tak boleh. Kerana istilah. Tengok. Digunakan ilmu dengan masa sedikit yang dia belajar untuk i'tirad, untuk tolak ulama yang telah lama belajar daripada dia. Kemudian allazi amda umrahu fil ulum, yang telah menghabiskan umurnya dengan ilmu al-aqli wa syar'i, ilmu akal dan ilmu syara'. Wa hadzal ahmaq la ya'lam, orang bodoh ni tidak tahu. Wa yadhunnu anna ma ashkala alaihi huwa aidan mushkilun lil alimil kabir. Bila dia ada masalah, tuan-tuan, bila dia tengok dengan masyarakat ni, tengok masyarakat ni lepas sembahyang pakat baca zikir ni, dia kata ni ramai orang tak tahu ni tak betul ni. Dia kata tak tahu. Dia kata ramai orang cakap saya duduk mengaji tak betul ni zikir lepas sembahyang ni. Ni talqin apa? Duk baca zikir, baca talqin, baca Quran kepada si mati, baca tahlil. Ni apa ni? Ni bid'ah. Faham tak? Perkataan ni akan keluar pada mulut dia. Dan dia kata sebenarnya yang diamalkan oleh golongan muslimin di Nusantara ni tak betul. Dia i'tirad dengan alim besar yang datang sebelum dia, yang telah temu dengan dalil sebelum daripada dia. Dia tak ada temu sebab mengaji 3 tahun ni. 4 tahun, campur balik 7 tahun. Tu pun mukharrar, silibus. Yang ni baca, yang ni tak payah. Sebab ni tak masuk Malaysia. Tutup. Hak ni baca, hak ni masuk. Yang ni penting. Yang ni baca pun tak apa dah, tak baca pun tak apa, tapi tak apa tak penting. Jadi bila balik kampung, mengajak orang kampung, dia akan buka, dia kata, bab hadis ni, waktu saya mengaji dulu tak apa penting. Tentang ni. Bab hadis ni tak keluar Malaysia dulu. Jadi tak apa nak penting, ni tak payah baca. Yang ni penting sebab doktor kata penting. Jadi saya kena baca kat tuan-tuan. Itu kat tuan-tuan ilmu. Macam tu akan keluar dengan masyarakat dan duduk dan bimbing masyarakat umat. Tuan-tuan, bila orang macam ni dia tengok suasana dalam masyarakat, dia rasa alim tidak temu dengan apa yang dia telah temui. Sedangkan orang alim yang telah lama belajar daripada dia bertemu dulu sebelum daripada dia tak ada lagi. Masa dia tak ada lagi, dia tak tahu di alam mana dah ditemui dalilnya oleh para ulama. Tiba-tiba dia kata ini muskilah, sedangkan di sisi alim tak muskilah pun perkara tersebut. Dia kata ni masalah ni besar ni, dan alim semua kena anggap ni masalah besar. Pada orang alim kata tu kecil je hang seorang, ya bodoh, kata besar. Faham tak tuan-tuan? Ini bukan saya sebut, Imam Ghazali yang kata. Saya cuma olah balik bahasa Kedah jadi nampak kasar sikit lah. Imam Ghazali kata dia nak rad ulama dulu, dan dia anggap ni masalah yang sangat besar, sedangkan masalah tadi di sisi alim tak besar pun. Katalah, apa masalah dia? Baca khunut pun dia buat masalah. Orang baca khunut subuh dia masalah tu. Ni apa ni baca khunut subuh? Tu buat teruk. Lepas tu guna pandangan ulama-ulama yang kena dengan pandangan dia. Dia kata, oh betul, khunut tak kena. Ada seorang kata, hak seorang tu pun ulama lirak dia. Tapi dia syok hak tu. Dia seronok bila mana dia rasa dia boleh berkhilaf dengan orang lain. Ini hamaqah, khillatul aql. Walaupun ada 4 PhD pun. Betul? Ada pilah 8 PhD pun. Tapi kalau ini yang dibawa, ada hamaqah. Dan penyakit ini tak akan boleh diubat, kata Imam Ghazali rahimahullah. Tak akan boleh diubat. Lebih berat dia lagi kerana dia rasa dia alim. Dan lebih berat lagi kalau dia ada dalam masyarakat angkat dia.
Hada alimul allamah, hada muhaddisul asr. Ini muhaddis zaman ini. Oh, masya-Allah. Jam terus orang. Oh, alimnya masya-Allah. Takkan orang macam ni tak reti kot. Takkan yang dia ni reti cakap Arab pandai-pandai sikit. Boleh sebut ain tu jadi ain. Kan? Kalau hadis tu jadi sa tu jadi sa lebih pada Arab lagi. Hadis keluar lidah-lidah. Kan? Maka dia akan jadi Arab pada waktu tersebut. Hada alim, masya-Allah. Orang pun takbir, Allahu akbar. Nah. Faham tak? Hada hamaqah. Ini kebodohan. Kebodohan bila membawa kefasadan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang begini jangan layan. Jangan dilayan dia. Isunya sekarang tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah bila mana umat ini dihidangkan dengan dunia. Ini perkara yang paling dibimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai nampak dunia hanya dengan harta. Orang tak nampak dunia dengan segulung ketah. Yang dengan dunia tersebut dia gunakan untuk menunjukkan bahawa dia berhak untuk membahaskan semua perkara. Hatta sanggup untuk memecah belahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan segulung getah yang dia ada. Hada dunia. Ini pun dunia juga. Dunia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak katakan bahawa tidak boleh mengambil sijil. Tidak. Saya tidak cela sijil. Saya cela orang yang menggunakan dunia ini untuk memecah belahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digunakan keduniaan tersebut untuk menganggap bahawa saya yang paling betul. Orang lain tak betul. Ini salah tak? Faham tak saya nak masukkan apa ni? Saya tak mau sebut perkataan-perkataan yang lain malam ni melainkan al-jahl. Faham? Malam kita sebut jahil ya. Tak mau sebut firqah-firqah. Tak mau sebut nama kelompok tertentu. Individu lebih lagi lah saya tak akan sebut. Aib. Kalau sebut nama orang dalam majlis lagi tak boleh. Haram. Jangan sebut nama orang. Kelompok-kelompok pun kita tak akan sebut. Yang kita sebut malam ni jahl. Jadi moga kita dapat ambil panduan. Dan kita nak tengok hari ni ada tak salah satu daripada 4 jahil ni ada kat kita ke tak? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, na'udzubillah min zalik. Kena banyak zikir, kena banyak selawat kepada Nabi SAW, moga dikeluarkan daripada penyakit tersebut. Dan tak ada ubat lain lah melainkan tu. Yang ketiga kata Imam Ghazali rahimahullah, lalu tentang orang yang jahil yang keempat, yang kedua tadi ni, ini dipanggil jahil murakkab. Jahil murakkab tu yang tuntut ilmu tuan-tuan. Imam Ghazali kata yang tuntut ilmu tapi masa pendek, tapi nak rat ulama besar. Apatah lagi yang tak tuntut ilmu langsung. Baru dengar YouTube 2 kali ya. Hak jenis bid'ah orang ni, dia dengar 2 kali ya. Buka hak yang 5 minit tu. Hak kawan tu sebut ni bid'ah. Oi, syok ni. Ustaz ni dalil dia banyak. Dalil dia apa dia? Dalil dia bid'ah tu ya. Bila orang tanya apa dalil baca qunut ni apa ni ustaz? Qunut ni tak pernah dibaca. Tak ada dalil. Pendeknya jawapan dia. Oh dia kata ada dalil. Ini dalil ni. Lepas tu dia terus kata hujah tu kuat. Ustaz tu kuat sebab dia kata tak ada, Nabi tak pernah baca. Pendeknya. Yang ustaz seorang lagi sebut hadis-hadis apa semua keluar kitab-kitab hadis, dah hujah tak kuat. Nampak tak tuan-tuan? Orang ni tuan-tuan akan jumpa ramai macam tu. Nah, tuan-tuan nak tengok senang je. Buka Facebook, tengok dia share paling banyak siapa dia. Senang aja. Saya nak tengok orang kalau cakap mulut kalau busuk sikit ni, buka terus Facebook dia. Tengok. Oh, patutlah pun. Tok guru dia semua kot tu. Kono kot tu semua. Semua bid'ah, dalalah, finnar, kullu finnar. Nah, semua neraka semua. Bodoh tak akan turun melainkan kepada yang bodoh juga. Faham? Alim dia turun kepada anak murid dia dan anak murid tu akan mewarisi ilmu dan insya-Allah kalau tak jadi alim pun jadi adab. Jadi orang yang adibun. Mutaaddib. Orang yang beradab. Ataupun yang boleh terima adab. Tapi kalau tok guru dia jahil tapi tak sedar kata dia jahil, dia tak akan turunkan ilmu tuan-tuan. Kerana apa? Kerana jahil dengan ilmu tak akan boleh duduk sekali. Tanakut. Kenapa sebut tanakut? Kenapa tak boleh duduk sekali Ustaz? Kerana ilm itu tadi idraku syai'
bima huwa yuwafiqul waqi'. Jahal idrakus syai' bima huwa yuqaliful waqi'. Yang ni tak tahu, yang ni tahu. Tak tahu dengan tahu mana boleh duduk sekali. Dia ni tahu dan dia tak tahu. Dia alim dan dia jahil. Kok mana ni? Tapi kalau kata ada kot Ustaz, kalau dia ni alim dalam bahagian perubatan tapi jahil dalam agama, yang tu tak ada masalah, tu tak panggil tanakut. Ni pada satu bab. Dia alim dalam agama dan dia juga jahil dalam agama. Kok mana ni? Tanakut orang panggil. Tahu tanakut? Tanakut ni tembung. Ustaz tu tak duduk dan dia tak berdiri. Betul buat binatang apa? Ya, minta maaf. Duduk berdiri boleh lagi baring. Ustaz ni tak bergerak, tak diam. Bergerak pun tak, diam pun tak. Betul buat binatang apa? Buat apa tuan? Tuan faham ni sesuatu ni? Nak kata tanakut ni. Tanakut tu apa dia? Hulful qadiyatain. Berbeza dua qadiyah, dua isu dalam satu masa yang sama. Ustaz ini tak bangun, ustaz ini tak berjalan, ustaz ini tak bergerak, tak diam. Jalan pun tak, diam pun tak. Dia dua ya dah, sama ada berjalan ataupun diam. Kalau diam, tak berjalan lah. Kalau berjalan, tak diam lah. Tiba-tiba dua-dua tak. Tu binatang apa? Entah. Orang Kedah kata binatang apa? Orang KL kata apa benda tu? Tu maksud dia. Faham tak? Kita tanya binatang apa tu, kita cari pula binatang tu apa dia pula dah. Bahasa je tu, lorak. Faham tak? Jadi ini jahil yang berat, jahil yang berat. Karena tu ada satu jenis jahil yang disebut tentang misal kepada Hakim Tuma. Hakim Tuma ni adalah seorang lelaki yang bapaknya adalah seorang tabib, doktor. Bila bapak dia meninggal, dia waris kitab pak dia. Pak dia doktor pakar, letak kitab-kitab perubatan ni banyak. Maka dia mewarisi kitab tersebut. Dia kan mewarisi ilmu, dia mewarisi kitab. Maka dia mulalah isytighal. Mula dia sibukkan diri dia untuk baca kitab pak dia. Konon-konon nak jadi alim macam pak dia dalam bahagian perubatan. Maka akhirnya dia baca, dia jumpa satu hadis. Yang hadis tersebut menyebut al-habbatus sauda syifa min kulli da'. Habbatus sauda syifa min kulli da', tapi dia baca terbalik, dia baca silap. Dia baca hayyatus sauda. Eja sama. Habba ha ba ta. Perumah ba tu rupanya kitab dia baca silap tulis. Titik terlajak. Jadi hayyah ada dua titik rupanya. Maka dia baca hayyatus sauda syifa min kulli da'. Beza tak makna tuan-tuan? Habbatus sauda maksudnya tu hak yang biji hitam tu apa dah? Bahasa Melayu kita panggil apa? Panggil habbatus sauda agaklah kita pun. Cakap Arab dah kita pun. Tu hak biji hitam tu hak kita duk buah dalam air duk minum tu. Untuk ubat. Dia baca hayyatus sauda ulat hitam. Tuan-tuan tengok, tukar titik, tukar makna terus. Habbatus sauda biji hitam. Hak kita makan tu. Hayyatus sauda ulat hitam. Maka bila dia baca ulat, ulat hitam. Rupanya ulat hitam pun ubat dalam penyakit. Ni yang jadi cerita. Ada seorang pun baca kitab silap. Akhirnya dia pergi cari ulat hitam. Sebab dia baca buku tak betul. Dia ingat dia betul. Tanpa guru ni. Dia balik, dia kerak-kerak ulat tadi, goreng. Goreng, tumbuk buat makjun. Makan-makan mampu terus. Kawan dia main jumpa tengok. Ni apa kena ni? Apa kena dengan anak makcik ni? Dia tahu anak saya ni duk sibuk dengan perubatan. Saya tak tahu dia baca kitab apa, tapi ada kitab atas rumah. Kawan-kawan dia naik atas rumah tengok kitab. Tang mana hak yang boleh sampai dia mati tu? Ni sampai tambak ni. Dia baca-baca lepas tu mati terus. Dia buat eksperimen apa tu, dia makan mampu. Bila kawan-kawan baca hayyatus sauda syifa min kulli da'. Patut dia tak betul. Kitab ni tak betul. Kitab ni tulis silap. Patutnya habbatus sauda, dia pergi baca hayyatus sauda, dia cari ulat. Maka akhirnya dia pun mati kali dengan kitab-kitab dia kali, faham? Nah. Sebab tu kata ulama Imam Abi Hayyan An-Nahwi rahimahullah, Imam Abi Hayyan dia kata apa? Yadhunnul ghamru annal kutba tahdi. Orang yang tak cerdik ni, dia menganggap bahawa kitab itu memberi petunjuk. Annal kutba tahdi, bahawa kitab-kitab ini memberi petunjuk. Aqa fahmin li idrakil ulumi. Dan ni adalah saudara kepada kefahaman untuk dapatkan ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha.
Dan orang yang jahil tak tahu dalam tu ada apa? Ghawamidha hayyarat aqlal fahimi. Yang dalam tu ada ilmu yang menyebabkan orang yang faham pun jadi penin. Tuan-tuan, kalau buka kitab falsafah, kalau buka kitab mantik, hak duk mengaji pun penin, hak tak mengaji macam mana tuan-tuan? Hak duk mengaji ni penin. Mai masuk tang qadiyah, ni qadaya ni syakl yang keberapa? Syakl ada berapa syakl? Syakal ula, syakal awal, syakal thani, syakal thalith, syakal rabi', syakal mana yang muntish, syakal mana yang aqim. Faham tak tuan? Pernah dengar ada perkataan tu? Tak pernah dengar, tu hangguk bilah. Yang tu pun dia tak pernah dengar, tuan-tuan. Yang tu pun dia tak tahu. Hak duk mengaji pun pening, hak tak mengaji pergi buka. Terak terus, tuan-tuan. Dan orang yang tak tahu, dia ingat annal kutba tahdi. Dia ingat kitab boleh memberi petunjuk. Dan dia tak tahu, orang jahil ni dia tak tahu bahawa kitab yang dalam hak dia duk baca tu, orang yang dah mengaji pun pening. Macam mana dia hak tak mengaji boleh faham? Kemudian kata dia, idza rumtal uluma bighairi syaikhin. Kalau kamu mengambil ilmu, kalau kamu nak dapatkan ilmu tanpa guru, kata Imam Abu Hayyan An-Nahwi, dalalta 'anis siratil mustaqim. Maka kamu akan sesat daripada jalan yang benar. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta, dan kamu akan sentiasa terus terkeliru dengan masalah tersebut. Takunu adalla min tumal hakimi. Kamu akan lebih sesat daripada tumal hakim. Tengok, tumal hakim dijadikan sebagai contoh kepada jahil murakkab. Tumal hakim dijadikan contoh kepada jahil murakkab. Sampaikan kalaulah himar, tumal hakim ni dia suka naik himar, dia suka naik keldai. Kata ulama, kalau keldai dia boleh bercakap, keldai dia pun akan bersyair juga. Apa syair keldai tumal hakim? Syair tumal hakim keldai dia kata apa? Qala himarul hakimi tuma. Telah berkata keldai kepada hakim tuma. Tuma hakim itulah. Telah berkata keldai dia, lau ansafuni lakuntu arkab. Kalaulah aku ni tak melampau lah, dia kata, aku naik atas belakang dia. Bukan dia naik belakang aku, sepatutnya aku naik atas belakang dia, atas belakang tumal hakim tu. Kenapa? Li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab. Faham? Karena aku ni jahil, aku jahil basit saja, tapi tuan aku tu jahil murakkab. Dia lagi teruk daripada aku, dia kata. Aku kongkong jahil basit, kata himar tersebut. Nah, syair ni sebenarnya tak boleh digunakan. Tak boleh guna sebab apa? Sebab salah segi mantik, salah. Sebab jahil dinisbah kepada orang yang boleh menerima jahil. Tapi yang tak boleh terima jahil tak boleh. Dinding kita boleh panggil jahil, tuan-tuan? Dinding ini jahil, boleh? Mana boleh panggil dinding jahil? Sebab dinding tak boleh terima ilmu. Jadi mana boleh dinisbah kepada jahil? Dia tak ada nisbah apa. Begitu juga binatang. Kita tak boleh kata bodoh macam lembu. Tu majas saja, tuan-tuan ni. Maknanya bodoh macam tuan lembu tu. Tapi bukan lembu tu. Bodoh macam lembu tu bahasa saja kata. Macam orang Arab kata ni bodoh macam himar. Nah, bodoh macam himar. Sebenarnya bodoh tidak boleh dinisbah kepada himar. Tidak boleh dinisbah kepada keldai. Kerana binatang tersebut tidak boleh terima cerdik. Kamu pergi bacalah 80 tahun pun kitab mantik dekat dia, dia takkan jadi mantiki, faham? Dia takkan jadi orang yang pakar dalam bilang mantik. Baca kitab akidah kat dia, dia takkan jadi muslim, faham? Jadi dia dah iman dengan fitrah. Tapi baca akidah tak jadi wahabi dia. Oh, tak sebut pula kan. Tapi orang boleh dinisbah dengan jahil ataupun alim. Orang boleh. Sebab tu Al-Imam Al-Fudali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Fudali guru kepada Imam Bajuri rahimahullah, pengarang kitab Aqidatu apa ni? Apa dia kitab apa? Kitab yang selalu kita baca. Kitab tauhid yang kita baca selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Tahqiqul Maqam, syarah kepada kitab bukan Aqidatul Awam, satu lagi kitab yang selalu baca Imam Fudali, Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam ni kitab tauhid, tuan-tuan. Imam Bajuri syarah kitab tok guru dia, Imam Fudali. Imam Fudali ni, tuan-tuan, rumah dia belakang Azhar. Setiap hari dia nak datang ke Azhar, zaman dulu dia akan naik ni kereta himar. Macam beca tu, dalam tu boleh naik ramai-ramai, himar tarik.
keldai tarik kat depan. Setiap kali dia naik kereta ni sampai ke Azhar, daripada duduk saja dalam tu, dia akan baca kitab tauhid. Dan dia akan mengajak tauhid. Allah itu wujud, apa dalil wujudnya Allah, dia akan terang. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Sehingga kan orang yang bawa khimar tersebut jadi alim selepas tu. Faham? Tak payah pergi mengaji masjid, sebab tok guru naik kereta dengan dia, duk ajak dia dalam kereta, maka akhirnya dia jadi alim. Dan kata ulama, yang duk jaga khimar-khimar yang macam teksi lah zaman dulu ni, hak duk bawa khimar tu, duk bawa keldai, duk bawa orang tu, semua tu diajak oleh beliau sehingga semuanya jadi alim dalam tauhid. Semua jadi ulama dalam tauhid semua. Ulama tu dalam tauhid. Tapi himar tetaplah alim tu. Himar dia tetaplah jahil. Nah, himar tetaplah tak tahu apa, kira jahil macam mana. Kan kita sebut tadi tidak boleh nisbah melainkan kepada yang boleh menerima ilmu ataupun tak boleh terima. Ni tak boleh terima, ni tak boleh terima ilmu. Mic ni kita tak boleh kata mic ini jahil, tak boleh. Salah tuan-tuan. Kopiah saya ni jahil tuan-tuan. Oh, kok mana? Dia boleh kata kopiah jahil pula. Dia kata ni, kereta saya bodoh. Kereta pula bodoh. Ketuan kereta. Ya. Jadi tak boleh sebut macam tu. Melainkan kepada orang yang boleh terima. Orang tersebut jahil, orang tersebut alim. Itu makna dia. Lebih waktu dah tuan-tuan. Ada dua lagi sebenarnya. Saya ringkaskan. Jahil yang ketiga yang tidak boleh diubat daripada dia tuan-tuan. Jahil yang ketiga adalah orang yang meminta panduan. Mustarsyid. Yang minta panduan. Dan dia tak faham setiap yang disebut oleh para ulama. Apa yang dia dengar ulama cakap dia tak faham. Tapi dia sedar dia tak faham bukan kerana ulama tak betul. Tapi kerana dia tak faham. Ni orang bagus. Faham tuan-tuan? Bagus ni. Berapa ramai orang zaman lah dia baca yang dia tak faham dan dia kata ulama tak faham. Berapa ramai macam itu. Kalau tuan-tuan nak tengok senang je. Bila ada orang yang ilmuwan tulis status Facebook dan status tu jelas gila-gila punya, tiba-tiba dia komen ke laut. Tuan-tuan tahulah, ni jenis tak mau faham. Dia bukan mau faham pun, dia syok nak komen. Ni jenis tu macam tu pada. Imam Ghazali kata ini orang yang dia tak faham, tapi dia nak petunjuk. Tapi bila dia tanya, alim tersebut bagi petunjuk kepada dia, dia tetap tak faham. Dah terang dah, tak faham juga dia. Maka orang begini pun kata Imam Ghazali jangan istighal dengan dia. Kerana apa? Kerana dia ni ada penyakit baladah. Balid dengan ahmak, ahmak teruk lagi tuan-tuan. Kalau balid ini disemua sebagai bodoh, ahmak ni bangang, faham? Ini berat lagi. Bahasa Melayu kita comel, tuan-tuan. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambah kalimah, tambah dia punya wazan, maka bermakna tambahlah makna dia. Kalau bodoh baru 5 huruf, B-O-D-O-H. Nampak tak? Kalau bodoh tak ada H, kurang sikit. Tapi kalau bangang, B-A-N-G-A-N-G, 7 lapis langit. Ang tak boleh nak buat apa dah. Yang ni, dia ni balid, dia tidak ahmak, tapi dia payah nak faham. Kata Imam Ghazali, yang ni pun jangan disibukkan, kecuali ada harapan pada dia. Ni saya tambah, kecuali ada harapan. Karena kata Nabi SAW, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami para nabi diutuskan untuk bercakap kepada manusia atas kadar akal mereka. Bukan semua kita boleh cakap. Ada orang yang kita bercakap dengan tinggi dia tak faham. Ada orang yang kita cakap dengan basit, dengan rendah, baru dia faham. Ada orang kalau cakap rendah sangat, dia rasa biasa. Cakap tinggi, baru dia rasa syok, walaupun dia tak faham. Ada agaknya itu pun. Cakap tinggi, tingginya, tapi dia tak faham. Dan kemudian tentang orang macam ni, kata Imam Ghazali, la yashtaghil bihim. Jangan istighal dengan mereka. Karena ini akan tadhi' umur, akan menghilangkan dan juga merugikan umur kita. Kecuali yang diharapkan kepadanya faham. Imam Ghazali ada anak murid namanya Imam Rabi'. Imam Rabi' tidak balid. Imam Rabi' bukan bodoh. Imam Rabi' bati' faham. Tengok bahasa, lambat faham. Dia tidak bodoh, tapi lambat faham. Imam Ghazali, Imam Syafi'i pernah ulang satu soalan, satu masalah kepada Imam Rabi' sebanyak 3-4 kali, tak faham-faham juga. Sehingga Imam Rabi' malu kerana berada dalam majlis Imam Syafi'i.
Kerana dia kata nampak dia ni payah sungguh nak faham. Maka dia keluar daripada majlis Imam Syafi'i. Malu dia dengan kawan-kawan dia yang lain. Ketika Imam Syafi'i habis majlis keluar, tengok-tengok Imam Rabi' ada di depan sedang termenung. Sedih dengan diri dia kerana tak faham. Maka Imam Syafi'i pegang tangan Imam Rabi'. Dia kata, "Wahai Rabi', kamu faham tak saya cerita tadi?" "Tak faham, wahai Imam." "Jom balik rumah." Balik rumah pula tuan-tuan. Sampai di rumah, kata Imam Rabi', Imam Syafi'i menerangkan kepada saya 40 kali permasalahan tersebut. 40 kali Imam Rabi' ulang lagi. Tuan-tuan, kalau kita anak murid tanya 1 tambah 1 2, faham tak? Anak murid kita tak faham, maka kita akan guna bahasa yang lebih mudah. Kita tak akan ulang balik 1 tambah 1 2. Itu tak panggil memudahkan, itu mengulang, faham? Dia memudahkan balik. Yang kedua dia akan mudahkan lagi. Macam mana nak cerita 1 tambah 1 ni jadi 2? Okey, kita pun buat pula contoh pula. Ini cawan 1. Ambil 1 lagi cawan, letak sini. Jadi berapa? Jadi 2. Itulah 1 tambah 1 jadi 2. Tak faham. Maka mai yang ketiga, nak terang apa lagi ni? Bagi contoh lain pula. Pun tak faham lagi. Masuk kali keempat. Hang ni aku nampak tak ada cara dah. Naikkan tanam kata. Mampu buang bangang sangat ni. Ni bukan bodoh, ni bangang. Dia akan marah kepada orang sebut kalau tanya banyak kali. Tidak, tuan-tuan. Imam Rabi' diulang oleh Imam Syafi'i 40 kali. Tuan-tuan bayang bagaimana cara Imam Syafi'i ajar. Boleh tak tuan-tuan nak ulang satu masalah 40 kali sampai murid tadi faham dengan bahasa yang berbeza? Nak beritahu apa ni? Nak kata bijaknya Imam Syafi'i dalam mengajar. Kata Imam Rabi', rahmat Allah Ta'ala kepada Al-Imam Syafi'i, kalau tidak kerana sabarnya beliau, saya tidak menjadi Rabi' yang sekarang. Tuan-tuan tahu Imam Rabi' siapa? Ashabil wujuh, min ashabil wujuh, salah seorang ulama yang disebut sahibul wujuh. Maksudnya di kalangan mujtahid di dalam mazhab Syafi'i. Mujtahid yang lebih tinggi kedudukan daripada Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi hanya mujtahid dalam fatwa. Imam Nawawi mujtahid fatwa saja, bukan mujtahid mutlak. Mereka ni mujtahid yang boleh hampir kepada mujtahid mutlak, tapi mereka tidak sampai, tidak mau jadi mujtahid mutlak. Karena mereka pada waktu tersebut masih lagi menganggap bahawa mereka ada lagi yang tidak tahu. Maka turun peringkat mereka jadi kepada mujtahid mazhab dia bagi. Mereka ni peringkat dia mujtahid mazhab, tuan-tuan. Mujtahid mazhab ni maksudnya usul mazhab Imam Syafi'i seperti yang mereka faham. So bahasa mudah lah. Tuan-tuan nak baca panjang lagi, buka dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah, dalam Fawaid Makkiyah, Al-Imam Alawi Saqaf rahimahullah dah bahas tentang masalah itu. Jahil yang keempat, tuan-tuan, ini jahil boleh diubat. Apa jahil boleh diubat ni? Orang yang meminta panduan dan kemudian dia ini orang yang berakal dan cepat faham. Dia faham. Maka orang yang begini, kata Imam Syafi'i, dan juga dia tidak dikuasai dengan nafsu, tidak dikuasai kemarahan, dan tidak ada hasad. Dia nak faham dan dia ada kebolehan untuk memahami, dan dia tidak ada sikap yang ada pada 3 yang sebelum ni. Maksud dia tidak ada hasad dan dia tidak ada hamaqah, maksudnya qillatul aql, cepat sangat nak rak ulama, cepat sangat nak tolak para ulama. Dia tidak ada sifat tersebut. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, hadza yaqbalul ilaj. Ini boleh terima mengajar, boleh terima dia belajar. Tuan-tuan, kesimpulan daripada apa yang kita bincang malam ni apa? Yang dimaksudkan dengan menyantuni si jahil yang kita maksudkan adalah kelompok yang keempat ini. Ini yang patut disantuni. Ini orang yang sedar dirinya bahawa dia ada banyak yang tak tahu. Dan dia tahu, kata, kalau dia tidak faham yang diucapkan oleh ulama adalah kerana qusuru fahmihi, kerana kurangnya faham dia, bukan kerana ulama tadi tak betul. Dan dia boleh terima bahawa dia akan belajar. Dan dia tidak ada penyakit-penyakit hati yang lain, hasad, ghadab, marah. Dia tidak ada nafsu dengan mengikuti nafsu ketika mana belajar. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, nak dapatkan kebaikan. Maka orang ni yang boleh kita santuni. Dan ketika disantuni orang ini, tuan-tuan, dia tidak lagi jadi jahil. Maka waktu tersebut dia akan irtiqa, peringkatnya naik kepada talibul ilm, penuntut ilmu. Dan setelah itu, ketika mana dia lagi menuntut ilmu dan dilazimkan dengan adab dan diselami dan disulamkan akhlaknya dengan akhlak yang mulia, akhlaknya salihin yang disebutkan oleh para ulama dalam adab talibul ilm, maka akhirnya orang ini diharapkan untuk menjadi pewarisnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang disebut oleh Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilm faman aqadahu faqad aqada bihadzin wafir. Tuan-tuan faham? Hadis itu
adalah kesimpulan daripada perbincangan kita yang panjang tadi. Maksudnya alim adalah nubzah. Alim adalah perahan daripada umat Nabi SAW, yang mana mereka ini bermula dengan tidak tahu, kemudian mereka merendahkan diri dan kemudian menjadi penuntut ilmu, dan akhirnya mereka menjadi alim adalah dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka layak untuk menjadi warisnya Nabi SAW. Tuan-tuan, orang yang nak jadi waris kepada seseorang tidak lain adalah orang ini dipilih. Tuan-tuan waris kepada ayah tuan-tuan, adakah tuan-tuan pilih untuk tuan-tuan dilahirkan dengan anak fulan bin fulan? Tak, Allah pilih. Begitu juga warisnya Nabi SAW. Bukan kita yang pilih, Allah yang pilih. Antum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah meletakkan kita di kalangan penuntut ilmu. Dan kita doa kepada Allah, moga kita terus berada dalam jalan ilmu. Moga kita terus menjadi penuntut ilmu. Saya harap tuan-tuan faham apa yang saya sampaikan, dan penghujungnya adalah ilmu. Tidak ada cara untuk kita santuni melainkan dengan ilmu. Dan tidak akan lahirkan ilmu melainkan amal. Seperti yang saya sebut dalam aikin pagi tadi. Tuan-tuan kalau dengar ilmu, ain lam mim ilm, itu akan lahirkan amal, ain mim lam. Dalam ilmu istiqaq, dalam ilmu kosakata Arab, pecahan kosakata Arab. Ain lam mim ilm akan jadi ain mim lam, huruf yang sama. Betul tak? Ilm akan lahirkan amal. Selepas tu akan lahirkan lam mim ain, terbalik jadi lama'. Lama' apa makna dia? Maknanya brilliant, cerdik. Sebab tu digelar para ulama al-ma'i. Hadza al-ma'i. Ini ulama yang sangat cerdik. Kenapa? Karena dia dinisbah kepada ilm dan amal. Maka lahir lama' setelah itu. Ini adalah cantiknya bahasa Arab, cantiknya bahasa ilmu ini, yang dengan tersebut untuk mendapatkannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita belajar dengan para ulama yang mereka ini berpandu kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang mereka telah bersambung sanad mereka sampai kepada baginda Nabi SAW. Saya mohon maaf, mohon ampun. Moga Allah Ta'ala temukan kita pada masa akan datang. Saya harap perbincangan kita pada hari ini tidak terlalu berat, dan saya sudah sampaikan dengan yang saya rasa tak tahu dah ringan atau mana, saya pun tak tahu dah. Mungkin ada yang masih tahayur, masih lagi hidup pening-pening. Anggap kepeningan tu sebagai riyadah al-uqul, anggap sebagai latihan otak kita pada malam ni. Kalau dengar yang senang-senang saja pun rasa tak mencabar pula. Mana biar dengar mencabar sikit. Korang bila balik, bila orang tanya, ustaz cerita apa tadi? Tak tahu cerita apa, tak faham apa. Okay. Kena dengar balik nanti. InsyaAllah akan keluar dalam YouTube nanti, dengar balik. InsyaAllah moga Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita. Yang bagi faham hanya Allah, bukan saya. Saya hanya menyampaikan, yang bagi faham Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kepada Allah, Tuhan yang memberi faham. Moga-moga kita diberi kefahaman. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.